وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى حضرة الشيخ ابن عطاء الإسكندري شاء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan pada inilah isyarat Syekh Ruslan Ad-Damashqi radhiyallahu an dengan katanya, sekalian engkau itu syirik yang khafi dan tidak zahir tauhidmu, melainkan apabila telah keluarlah engkau daripadamu. Ini berkaitan dengan sifat-sifat ketuhanan dan sifat-sifat kehambaan. Sifat ketuhanan semata-mata milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita miliki hakikatnya semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak ada apa-apa. Jadi dilarang kita mendakwa apa yang ada pada kita ni semuanya makhluk. Disebut makhluk kena jadi. Kekayaan kita, kekuasaan kita, kepandaian kita, semua hakikatnya makhluk milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan perbuatan kamu dan apa milik kamu semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sama sekali kita mendakwa. Bila kata rasa kita, itulah yang kita sombong, angkuh. Ajak kepada kebaikan tak mau, ajak bersatu tak mau, berpadu tak mau, aku kuat. Sedangkan kekuatan itu milik Allah Ta'ala. Man kana yuridul izzah falillah izzatu jami'ah. Kalau kamu nak cari kemuliaan, kekuatan, ketahuilah kekuatan itu milik Allah. Kena cari macam mana yang Tuhan redha. Letakkan matlamat Islam itu di depan, matlamat perpaduan ummah. Bila kita letak yang tu depan, selesai masalah. Yang jadi sekarang ni, kita letak yang lain di depan. Letak kuasa, kekayaan, kemewahan, rebut nak dunia. Sampai bila kita tidak akan kuat? Sebab Tuhan kata, man kana yuridul izzah falillah izzatu jami'ah. Siapa nak kemuliaan? Kemuliaan itu milik Allah. Kena ikut macam apa yang Allah nak. Lepas tu sebelum ni dia sebut, bila kita betul-betul ikut Allah, tunduk pada Allah, kita akan kaya dalam miskin, kita akan mulia dalam hina. Kita ni sepatutnya hina, tapi Allah bagi kita mulia. Kita miskin, Allah bagi kaya. Apa mana kaya? Kita tak berhajat pada orang, tak perlu pada orang, cukup Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita. Itu yang kita kendaki tu. Jadi tak boleh mendakwa. Bila dakwa jadi sombong lah. Harta aku, pangkat aku, ilmu aku, oh semua aku. Jadilah kita ni orang yang keakuan. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa, kata Allah. Takkan kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan? Dia bertuhankan diri dia sendiri, aku. Nabi kata la tataharraku zarratun illa biiznillah. Takkan bergerak satu zarrah melainkan dengan izin Allah. Hakikat kita tak ada haula, tak ada quwata. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu hakikat insan. Tiada daya, tiada upaya
melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ni kalau kita mengaji ilmu tasawuf, rupanya aku syirik dah ni. Tidak, Tuhan tak sebutlah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Suratul Kahfi ayat terakhir. Dan siapa berhajat bertemu dengan Tuhannya, cita-cita nak berjumpa Tuhan, nak melihat Tuhan di akhirat besok, apa jalan dia? Falyamal amalan salihah. Naklah dia mengerjakan amalan-amalan soleh, buat ibadat banyak-banyak. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan mensyirikkan Allah Ta'ala dalam ibadatnya itu sesuatu. Orang bertanya, macam mana ibadat syirik? Duk semayang syirik, duk puasa syirik. Syirik ada dua, ada tiga syirik. Syirik pertama, syirik segi akidah. Syirik kedua, di segi syariah. Syirik ketiga, di segi hakikat. Hakikat matlamat ibadat tu. Macam mana kata syirik akidah? Kita iktikad, kita boleh ibadat ni kita, bukan Allah. Kekuatan kita, kederat kita, ilmu kita, tenaga kita, riang kita. Riang, orang panggil riang, orang Kedah panggil riang. Riang ni kederat lah. Kederat kita, kemampuan kita. Itu syirik. Nak masuk semayang pun dah syirik dah. Kita baca usalli fardu subhi, itu syariat. Saja aku semayang subuh 2 rakaat, itu syariat. Kena qasad ta'rat ta'yin tu mesti ada. Itu syariat. Tapi yang hakikatnya, yang aku boleh semayang ni Allah. Qul bi fadlillah, kata oleh Muhammad ni anugerah Allah, wa bi rahmati, kasih sayang Allah yang aku boleh semayang ni. Tanpa kasih sayang Allah, anugerah Allah tak akan semayang. Ramai orang tak boleh semayang subuh, kan sikit juta-juta. Kita boleh semayang Allah. Yang kedua, di segi syariat, kena semayang betul-betul macam yang Tuhan sebut tu. Rukun 13 tu kena jaga. Tak ikut rukun 13, tu kita dah betul dari segi syariah, tak ada silap dah, tak betul dah tu. Ketiga, segi matlamat kerana Allah tu, ulama ajak salis pada subhi rakaataini lillahi ta'ala, kerana Allah. Mayang kerana Allah, ibadat kerana Allah. Apa makna kerana Allah? Menjunjung perintah Allah, nak membesarkan Allah, nak mengabdikan diri kepada Allah, nak bertakarrub, dekatkan diri dengan Allah, nak menuntut kasih sayang Allah, nak cari redha Allah. Itu lillah. 3 ni clear, cantik lah. Barulah nama dirikan semayang. Baru diri semayang. Qimus salah, diri kamu akan semayang. Jadi kepada inilah orang yang mendakwa aku kata, aku pangkat, aku jawatan, aku pengaruh, aku semua ni. Isyarat oleh Syekh Raslan Al-Damasyaqi. Dia kata radhiyallahu anhu dengan katanya, sekalian engkau itu syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi, tak nampak syirik tu. Syirik jali nampak, tunduk kat tokong tu syirik jali. Sembah tokong, sembah batu, sembah berhala, itu syirik jali. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Antaranya kita, aku. Kata tak ada dia habis lah aku. Sebik dia ada, tak ada dia habis aku lah. Kerana orang, kerana itu, ini. Bukan Allah. Tahu syirik. Syirik ni orang Melayu panggil syarikat. Kita buka kedai, kita modal tak cukup. Pakat kawan 2 orang, hang buat keluar 50,000, aku keluar 50,000, 100,000 punya modal, kita buka kedai runcit. Itu orang panggil apa? Syarikat lah. 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang kongsi duit, tubuh satu kedai. Kedai itu nama kedai syarikat. Bukan kedai kita sendiri, kedai orang ramai.
2 3 orang. Syarikat ni bersekutu, kongsi. Kita tak bukan Allah, ada lain-lain lagi. Bukan Allah yang bagi kita sembahyang buat ibadat ni. Ada kadang yang orang ni. Kadang-kadang kita kata kita itu syarikat lah. Kita mengaku, orang tanya Tuhan kuasa tak? Tuhan kuasa. Aku pun kuasa. 2 kuasa, syirik. Kita kena ingat kuasa yang kita ada ni Allah bagi. Anugerah Allah, kasih sayang Allah. Apa boleh lepas? Itu nama syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kata Ibnu Ruslan. Ya. Dan kata musannif lagi, tiada zahir tauhidmu. Tauhid kita yang sebenar-benar tauhid tu tak zahir, tak muncul daripada diri kita, melainkan apabila telah keluar engkau daripadamu dirimu. Lagi tak keluar daripada penjara diri kita, kita mesti syirik. Duk kata kita Allah. Kerana dia mewarisi mewarisi takabur. Takabur ni syirik khafi. Mula-mula macam berlaku pada syaitan. Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Kau jadikan aku daripada api. Kau jadikan Adam daripada tanah. Pasal apa? Dia sombong lah tu. Dia rasa dia lebih hebat pada Adam. Hingga Allah suruh dia sujud pun dia tak mahu. Bila datang perintah Allah, usjudu li adama fasajadu illa iblis. Bila Allah suruh sujud, dia tak mahu sujud. Melainkan semua sujud, malaikat semua sujud, melainkan iblis. Iblis kata apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apa aku ni daripada api, dia daripada tanah. Takkan api nak sujud pada tanah? Api lebih mulia daripada tanah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bila dia sombong dan angkuh, dia engkar nak sujud pada Adam atas perintah Allah, maka jadi kafir. Mula-mula syirik khafi, lama-lama syirik jali terus. Jaga-jaga kuasa, harta, kepandaian, semua ni ilmu-ilmu. Bagian besarnya kita dah pandai PhD, doktor, tolak ulama-ulama Islam. Semua tak boleh pakai. Semua bid'ah. Sombonglah tu. Wa kullu bid'atin dhalalah, dia kata. Tiap-tiap bid'ah tu sesat. Apa bid'ah? Yang Nabi tak buat. Dan Nabi tak buat, kita buat, sesat. Yang sesat tu kullu dhalalah finnar. Tiap mana dhalalah, sesat masuk neraka. Ulama ahli sunnah bahas kullu bid'atin, kullu. Adakah dalam Quran tu Nabi tu biasa Nabi kata kullu sekalian, makna sekalian, makna semua. Kan? Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap satu semua binasa. Apa sesuatu lain daripada Allah dipanggil syirik. Kullu man 'alaiha fan. Tiap sesuatu binasa. Sesuatu ni lain daripada Allah. Semua yang Allah jadi ni akan binasa. Kan? Nah, Allah sendiri kata kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram. Maka kekallah wajah Tuhanmu, zat Tuhanmu yang punya kemuliaan dan keagungan, yang tak binasa. Allah Ta'ala ya. Allah saja tak binasa. Lain pada Allah semua binasa. Bukan begitu faham ayat dia. Kalau kullu tu semua, betul ke semua makhluk ni binasa? Ulama kata ada 10 tak binasa. Roh ajmuz zanab ni, kot tulang punggung kita ni macam biji sawi. Kiamat pecah habis, hancur berkecai, semua habis. Tapi yang ni tak hancur. Ni Allah turunkan hujan, benih ni timbul balik.
timbul balik, hidup balik. Roh tak binasa. Malaikat penanggung aras tak binasa. Malaikat jaga syurga tak binasa. Tak jaga neraka tak binasa. Mana ada tak binasa. Jasad para syuhada tak binasa. Ada antara orang hafal Quran jasadnya tak binasa. Tapi Allah kata semua binasa. Kullu di situ bukan makna semua, sebahagian. Ada yang tak binasa. Begitu juga Nabi kata kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Bukan semua bid'ah sesat. Yang sesat bid'ah dhalalah, bid'ah hasanah tak sesat. Itu hujah tapi tak mahu terima. Tak apa-apa. Ini jenis angkuh dengan ilmu yang dia ada. Mentang-mentang dia bersifat, dia ada title doktor. Sebab tu ulama dulu dia tak mau. Kalau dia tulis kitab, dia tulis apa? Al-Fakir wal-Hakir. Yang fakir lagi hina. Mak ulama tu merendah diri, ulama dulu. Allah kau main lagi. Sombong. Pasal apa? Punca sombong, dia mendakwa diri dia. Bukan dia nak dakwa daripada Allah Ta'ala. Benda ni kata Syekh Ruslan boleh menyebabkan orang tu syirik. Nak lepas ni kena keluar daripada diri dia, masuk kepada Allah. Dia kena fanakan diri dia. Dia kena syuhud musyahadah Allah Ta'ala. Tak nampak aku, melainkan Allah bagi. Bukan ilmu aku, Allah bagi. Bukan kekayaan aku, Allah anugerah. Bukan kuasa aku, amanah Allah. Bila ingat Allah, baru keluar daripada syirik khafi ini. Tidak, tak keluar. Itu yang disebut oleh ulama-ulama tasawuf. Bang siapa tak mahir, tak masuk, tak mempelajari ilmu kami, dia mati dalam keadaan membawa dosa besar, sedangkan dia tak tahu. Dia tak tahu dia bawa dosa, mati dalam keadaan macam tu. Dosa besar ni syirik khafi. Takabur, ujub, riak, hasad, dengki, dia akan main semua. Mula pada takabur tu ada main macam-macam. Hasad, dengki, hubul dunia, hubul jah, hub semua ni main. Itu dia. Tu dia kata nak keluar, kita kena keluar daripada ni, balik kepada akidah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah jadikan kamu dan perbuatan kamu pun Allah. Ingat ayat Quran, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kata oleh Muhammad, semua ni anugerah Allah. Kasih sayang Allah kepadamu. Allah bagi kita pangkat, darjat, rata, ilmu kerana sayang Allah pada kita. Bila kita ingat Allah, baru keluar daripada syirik khafi. Maka jikalau telah engkau ketahui demikian itu, faham elok dah ni. Di antara zahir jikalau engkau ketahui demikian itu, maka takut olehmu akan mendakwa sifatnya. Bila kita dah faham macam tu, takut kita nak mendakwa diri kita dengan sifat ketuhanan. Sebab pemilik ni semua Allah. Benda kita kata kita pemilik, itu sifat ketuhanan, kita buh pada diri kita, habislah masalah kita. Yang ada kat kita sifat kehambaan, kelekahan, dhaif, lemah, bodoh. Ni semua kita punya. Yang hebat-hebat semua Tuhan punya. Tuhan punya. Kita tak ada apa. Itu dia. Sebab itu takut kita. Kita syirik khafi pun tak mau, syirik apa pun tak mau lah. Kita nak tauhid yang sebenar-benar. Tauhid sebenar-benar apa dah? Tak ada haula, tak ada quwata. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku tak ada daya, tak ada upaya, melainkan dengan izin Allah, Tuhan yang ali, yang agung, yang tinggi, yang azim, yang hebat, yang agung. Aku tak ada apa. Ya, maka adalah engkau setengah daripada orang yang dia kata binasa.
Kalau kita duk dakwah, takut kita jadi gulungan binasa. Sombong, ujub, riak, hasad, dengki, hubul jah, hubul riasah, semua ni membawa kita binasa di akhirat besok. Kadang-kadang di dunia pun dah kita binasa. Kita rasa kita boleh berkuasa, kita lupa Allah yang bagi kuasa. Allah boleh tarik kuasa. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya' biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kata oleh Muhammad, ya Allah, ya Tuhanku yang punya kekuasaan, kau beri kuasa kepada siapa kau kendaki, kau menarik balik kuasa daripada siapa yang kau kendaki, kau muliakan orang yang kau kendaki, kau hina orang yang kau kendaki. Di tangan Allah lah segala kekuasaan, dan Allah Ta'ala atas segala sesuatu amat berkuasa. Bila kita ingat kuasa milik Allah, Allah boleh bagi kat siapa, dia boleh tarik balik. Ketika kita ada kuasa, kita jaga kuasa kita. Itu tarbiyah yang kita terima. Kuasa di Kelantan 30 tahun lebih, kita jaga kuasa kita. Tak selewing, tak guna untuk kepentingan diri, guna elok. Kerana kita tahu hari ni kita berkuasa, akan datang belum tentu kita berkuasa. Allah tarik balik kuasa, kita hilang kuasa. Masa tu segala penyelewengan kita akan dibongkar di mahkamah. Itu yang jadi kat kawan kita 60 tahun berkuasa. Dia rasa kuasa dia, aku takkan jatuh sampai kiamat. Dengan takdir Allah jatuh. Dah jatuh, mahkamah buka kes. Nak lari pergi mana? Satu. Ni punca dah. Tapi kalau kita buat betul, kita menang pun tak apa, kita kalah pun tak apa. Bila tengok rumah aku, rumah lama tu lah. Macam ni lah hidup aku. Kerana kita kuasa bukan kita guna untuk kepentingan diri, kita guna untuk agama, bangsa dan negara. Hilang kuasa pun tak apa, ada kuasa pun tak apa, tak ada masalah kita. Ini puncak kejatuhan ummah. Ini pada dulu lagi. Tumbangnya kerajaan Islam di Cordoba, Andalus. Tumbang kerajaan di Baghdad. Tumbang kerajaan mana kata di mana-mana. Semua kes macam ni. Kes dunia. Hubud dunia ra'su kulli khatiyah. Cinta dunia ibu segala kejahatan. Lepas cinta dunia dia main macam-macam. Satu. Sehingga sukar kita nak cari orang yang ada jawatan dalam kerajaan satu ketika dulu, hidupnya biasa, tak ada. Rata-rata kaya. Bila tengok rumah dia, kereta 5-6 biji. Rumah bukan sebiji, banyak biji. Di kampung satu, di Kuala Lumpur satu, di Ipoh satu. Lebih pada istana lagi. Inilah punca mana kata keruntuhan ummah. Bila kuasa yang lebih, cuba 60 tahun tu Tuhan bagi kuasa guna betul-betul. Orang Islam dah hebat lah ni. Syariat Islam 1 tahun 1 cukup lah kita tegakkan. 1 tahun 1 tahun. Dah 60 tahun 60 syariat Islam tu tegak. Hebat. Nabi matlamat lain tak ada apa. Dunia akhirat ibarat masyrik dengan maghrib. Masyrik matahari naik, maghrib matahari jatuh. Kita pandang masyrik, pandang matahari naik, kita membelakangkan matahari jatuh. Kita menghadap matahari jatuh, maghrib, kita membelakangkan masyrik, membelakangkan matahari naik. Mana boleh tengok dua-dua? Perhati sana, belakang sana, perhati sini, belakang sini. Belakang kepala kita mana ada mata? Kita tumpu akhirat, kita terpaksa berlebih kurang dengan dunia, berpada-pada dengan dunia. Tapi kalau kita pandang dunia, akhirat akan pergi ke tepi, duduk di belakang. Pilihlah mana nak dunia kan nak akhirat. Bal tu'siruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kebanyakan manusia itu makna kata mengutamakan dunia, kata Allah, sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Nak ikut cakap nafsu ke, nak pulun dunia, nak ikut cakap Allah, pulun akhirat.
Bodoh lah ambil yang sementara, tolak yang kekal, rugi ya, bodoh. Kan? Itu punca dia. Sebab itu kita mengaji ilmu tasawuf. Di mana kita duduk, kita jaga elok-elok. Kita orang pandai pun tak sombong, kita orang berkuasa pun tak sombong. Kan? Peniaga pun peniaga yang tunduk pada Allah. Buatlah apa pun tak apa. Kan? Ya. Jadi makna kata, bila dah jadi macam tu, teruklah kita. Kan? Ya. Perkara yang boleh bawa kita binasa. Artinya jangan engkau jadikan bagimu wujud. Jangan kita rasa kita ni wujud. Kita ni segi hakikatnya Adam Mahdin. Adam Mahdin ni semata-mata tak ada. Nampak ada, hakikat tak ada. Macam bayang, nampak ada tak? Ada, pegang tak boleh. Bayang, panjang, pendek. Kita betul lah. Muda, tua. Lepas tua mati. Berubah-ubah, macam berubahnya bayang. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Begitulah kita. Dulu, sekarang ni kita ada. Akan tak ada pula. Kita akan mati, mati tak ada. Dia panggil mungkin mawjud ba'dal adam. Mungkin yang ada ni, kita ni ada, dulu tak ada. Ada yang dikatakan mungkin ma'dum ba'dal wujud. Mungkin yang tak ada, dulu ada. Pak kita, tok kita, apa semua dulu ada. Lah tak ada. Itu mungkin ma'dum ba'dal wujud nama dia. Ada tak ada ni kita lah. Habis nak sombong apa? Jangan engkau jadikan bagi wujud. Jangan duk rasa kita ni ada. Ada kata bukan milik aku. Hatta nyawa aku pun milik Allah. Allah nak ambil bila-bila pun dia boleh ambil. Aku pinjam saja. Pinjam sat. Berapa lama kita pinjam? Ada yang 60 tahun, 70 tahun pinjam. Ada 40 tahun pinjam. Bukan kita punya betul, kita pinjam ya. Allah ambil balik habis. Dan tiada ikhtiar, dan tiada ilmu, dan tiada kudrat sertanya. Tiada ikhtiar. Ikhtiar ni apa? Pilih. Iradat lah. Iradat tentu. Taksis, kita tak mampu nak menentukan suatu. Kalau kita boleh tentu, Allah Ta'ala juga menentukan. Pagi nak makan apa maaf aku nak makan roti canai. Babi kedai Azad beli roti canai. Kehendak kita makan roti canai. Siapa tentukan? Allah Ta'ala tentukan. Tak ada orang telefon habis dah roti canai. Nasi lemak. Suruh anak kita pilih lemak. Balik-balik cok kodok. Nasi lemak tak ada. Rupanya tu ada tentu daripada azali. Bagi kita ni cok kodok. Ya. Kadang pergi kedai apa pun tak ada. Mau habis dah lewat. Habis nama roti buah hulu lah hampa buah hampa begini. Buah hulu lah pula. Kita tak ada ikhtiar. Boleh ikhtiar. Kita kena ikhtiar lah. Tapi ikhtiar kita ni bukan hakikat. Hakikatnya Allah Ta'ala tentukan. Kita pilih pada zahir saja. Dan tiada ilmu yang betul-betul berilmu kepada Allah Ta'ala lah. La al-alimun alal haqiqati illallah. Tak ada yang berilmu pada hakikatnya melainkan Allah saja. Antum ta'lamu amillah? Kamu kan yang tahu atau Allah yang tahu? Wallahu ya'lamu. Allah saja yang tahu. Kita bodoh. Dan tiada kudrat sertanya kuasa. Kalau Tuhan kuasa, kita pun kuasa. Ada dua kuasa. Bila dua tiga kuasa, syiriklah. La khadirun alal haqiqati illallah. Tak ada yang berkuasa melainkan Allah lah. Ya. Dan sungguhnya kata musannif, yang terlebih tinggi yang dituntut itu tauhid. Tauhid macam mana? Iaitu tiada maujud melainkan Allah. La maujud
illallah, la ilaha illallah. Tiada yang mawjud melainkan Allah, tiada yang ada melainkan Allah pada hakikatnya. Ada kita ni, ada yang bentuk kita kata majaz saja. Majaz ni pinjam-pinjam cakap. Hang pi mana tadi? Saya pi kedai. Dia tak? Untuk cakap lah. Tapi hakikatnya kita yang boleh pi kedai tu Allah. Balik kedai pun Allah juga. Tuhan tak izin langgak motor, langgak kereta habis semua. Untuk senang mudah cakap. Hang pi mana? Tiada aku sampai ke kedai melainkan Allah. Jadi orang berpenin. Kita demam, pergi klinik kana, dia bagi ubat. Mat, aku tengok hang ni demam 2-3 hari lepas. Ni elok sihat ni. Hang makan ubat apa? Tiada menyembuhkan melainkan Allah. Kita berpenin cakap kan dia. Tadi kau dah lapar. Lepas tu balik main kau ceria ya. Tadi kau dah lapar ni nampak macam kenyang ya. Tiada yang mengenyangkan melainkan Allah. Yang kita bersambut. Boleh cakap aku makan roti canai, pergi kedai tadi makan nasi lemak. Boleh cakap. Tapi hakikatnya semua Allah Ta'ala. Macam contohnya kita kendak kita. Ada satu kedai tu dekat Masjid Kepala Batas. Saya kalau tak ada ni semua COVID ni selalu duduk pergi bulan sekali. Dekat kedai tu ada kedai makan. Semua ada. Handak apa semua ada. Nasi goreng kah, nasi lemak kah, nasi putih kah. Kuih ni macam-macam kuih. Orang ramai. Aku ni pagi ni aku nak pergi makan nasi lemak. Nasi lemak dia tu ada ikan fresh. Sampai tengok pulut kuning. Pulut kunyit pulut kuning. Pulut kuning ni masa dulu nak makan dia budak masuk Jawi, naik Quran kan, pak dia serah mengaji, baru dapat kuning. Bila ada budak-budak tu dia nak cukur apa, nak gunting rambut, nak cukur rambut kan, tok saya bidan, dia pergi kalau ada budak-budak cukur rambut, dia balik lah pulut kuning. Di kedai-kedai tak ada jual. Mana ada kedai jual nasi pulut kuning? Tak ada. Pergi tengok pulut kuning. Dia punya lauk dia tu gulai telur. Tinggal semua. Roti canai pun tinggal, lemak pun tinggal. Duduk rumah nak kasih lemak. Sampai sana tukar menu. Nasi kuning, pulut kuning. Apa yang Tuhan kendaki, yang tu jadi. Yang Tuhan tak nak, tak jadi. Tak salah buat macam mana. Sebab tu kita lah hidup ni bila berlaku. Nak macam mana Tuhan dan nak macam ni. Jadi macam ni. Tak jadi penin. Tak jadi penin kita. Tak matlamat yang betul. Kalau matlamat kita untuk perpaduan ummah, yang kita selalu bercakap untuk kekuatan bangsa Melayu umat Islam, bersatulah. Wala tanaza'u watafshalu watazhabari hukum. Jangan pecah belah, bergaduh, berbalah. Nanti hilang kekuatan kamu. Pilih dua. Nak Islam naik ke? Nak kuasa kamu ke? Kalau kamu betul-betul nak Islam, InsyaAllah generasi akan datang, sekarang akan datang, memuji kamu, sanggup berkorban untuk agama. Dan kita tak kisah. Sebab tu kita punya ni, kita tulis, mana kata Islam memimpin. Kita letak Islam di atas. Kita ni apa pun tak apa. Ni dah sombong. Jadi macam ni, macam duk ada ni. DAP 2 kali dia tengok kucing perhati, tengok ada ruang, cuk dia masuk. Jadi kucing tak apa lagi, babi payah. Pagar, buka pagar dia masuk. Baru kita tutup rapat-rapat, jangan bagi ruang dia masuk. Nak masuk ke mana? Tu macam kita buat pagar kita tu. Babi nak masuk ke mana? Semua kita kepung lah. Ni buka terpelohong, berkelahi sama sendiri. Dia pergi masuk. Dia masuk habis. Macam tu ada. Tabung haji dia sapu, dia kacau. Sekolah-sekolah semua agama dia kacau. Sultan dia kacau, hak orang Melayu dia kacau.
Semua dia kacau kodak habis. Itu dia. Dan sesungguhnya yang terlebih tinggi yang dituntut itu tauhid. Iaitu tauhid macam mana? Tiada maujud melainkan Allah. Ini dipanggil tauhiduz zat. Dia ada tauhid sifat, tauhid af'al. Tauhid af'al dulu. Kalau kita mengaji ilmu tauhid, bila baca apa nama wahdaniyah, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Tapi segi amalan kita untuk mentauhidkan Allah, dia mesti dulu mengesahkan af'al, perbuatan Allah tu kita tauhidkan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah jadikan kamu dan perbuatan kamu pun Allah bagi jadi. Kita buat apa saja kebaikan ni, kita ingat Allah Ta'ala. Kita puasa, Allah bagi kita puasa. Sembahyang, Allah bagi kita sembahyang. Kita berzikir, Allah. Kita berzikir, Allah. Baca Quran, Allah. Berlaku kemalangan, Allah. Allah yang jadikan kemalangan tu. Kemarau, Allah. Hujan, Allah. Semua Allah. Jadi kita mentauhidkan af'alullah, perbuatan Allah. Kita esahkan perbuatan Allah. Bila kita dah dapat istiqamah, betul-betul kita nampak dengan mata hati semua ni perbuatan Allah. Dapat nikmat kita syukur, kena bala kita sabar dan redha. Jadi gitu. Lepas tu naik sikit lagi, tauhidul sifat. Tiada yang bersifat melainkan Allah Ta'ala. Sifat jamal ke, sifat jalal ke, semata-mata milik Allah. Kita dapat rezeki, ingat Allah bernama Ar-Razzaq. Bersifat bernama Ar-Razzaq, Tuhan ni lah bagi kita rezeki. Dia pemurah, penyayang, dia anugerah kepada kita. Ingat dengan perbuatan Allah Ta'ala. Berlaku ribut, kudrat Allah. Allah yang bersifat kuasa. Tuhan yang bersifat kuasa itulah datangkan ribut, hujan, panas, kemarau dan sebagainya. Naik lagi. Kemuncaknya, inilah tauhiduz zat. Ini kita payahlah ni. Yang ni para-para nabi, para-para wali Allah. Apa dia yakin? Iaitu tiada wujud maujud melainkan Allah. Itulah kaifa kata makna la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Yang ada, yang wujud hanya Allah. Pada hakikatnya. Wujud hakikat macam mana? Wujudnya Allah tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Qidam, baqa, mukhalafah, tak serupa dengan baharu. Qiyamu ta'ala binafsi, wujud yang berdiri sendiri. Wahdaniyah, wujud yang esa, tidak berbilang-bilang. Itu dia. Di sifat apa salbiah tu merupakan perkhabaran tentang zat Allah. Zat yang qadim, zat yang baqa, zat yang mukhalafah, zat yang qiyamuhu, zat yang wahdaniyah. Lima tu, lima. Tu dia sebut ulama sifat khabariyah, mengkhabarkan, menceritakan zat Allah. Jadi bila sebut segi hakikatnya, la maujud alal haqiqati illa Allah. Tiada yang wujud pada hakikatnya melainkan Allah. Yang lain-lain ni wujud bangsa majaz, bangsa aradi, bangsa mendatang. Mendatang baru ada, lepas tu tak ada, musnah. Itu dia. Allah Ta'ala tidak ada awal, tidak ada akhir. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Dia lah yang awal, dia yang akhir. Awal sini tak ada permulaan, akhir sini tak ada kesudahan. Dia yang zahir. Zahir yang kita nampak pun Allah. Yang kita tak nampak batin pun Allah. Semua Allah. Allah Ta'ala atas segala sesuatu amat berkuasa. Kita tak ada kuasa. Nak pergi situ tu berat, bab ni sikit tu. Itu dia. Ya. Begitu juga dan segala sifatnya, sifat Allah Ta'ala dan segala kaun. Jadi kita mentauhidkan zat Allah, sifat Allah. Sedangkan segala kaun, kaun ni kejadian-kejadian lain daripada Allah panggil kaun. Kaun pun dia, makhluk pun dia, syai', sesuatu asya' pun dia,
baharu pun dia. Semua ni makhluk pun dia juga. Lain pada Allah tu, kaum itu. Sekaliannya Adam dengan segala zatnya. Adam Mahdin, maksud Adam mulanya tak ada, sudahnya pun tak ada. Semua tu binasa, akan hilang. Bila kita mati, kita tak ada. Seolah-olah kita tak pernah wujud di muka bumi ni. Mula-mula mati orang ingat kat kita. Kalau kita orang kaya, anak menangis lah, menangis dah sikit. Orang miskin, pak dia miskin tak menangis apa pun. 2-3 hari pergilah kubur, juris lah ayat, apa baca lah sikit-sikit Fatihah. Seminggu mula tak pergi dah. Lama-lama tak tahu. Siapa kita dengan siapa dalam kubur? Kita dengan Allah lah. Ketika tu kita dengan Allah lah. Di dunia kita ingat Allah, insya-Allah di akhirat Allah ingat kita pula. Dunia kita lupa Tuhan, Allah lupa kita. Bukan Allah tu lupa, Allah tak lupa. Tapi Allah tak peduli kat kita, Allah tak tolong kita. Tapi kalau di dunia ni kita dekat dengan Allah, ibadat Allah, insya-Allah tak ada siapa boleh tolong tak ada siapa boleh tolong kita melainkan Allah. Jadi beribadatlah banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Maka barang siapa apa ni, butuh huruf ni, mengamalkan ke? Apa dia tulis tu? Putih huruf dia. Min apa? Mengamalkan. Dan siapa mengamalkan atas mati dirinya. Jadi dia duk rasa dia tak ada. Matikanlah dirimu sebelum mati, barulah kamu hidup dalam hidupnya. Siapa kata lupa bila. Matikanlah dirimu sebelum mati. Cuba kita bayang kalau kita mati macam. Nak kat tangan pun tak boleh dah. Nak kelip mata pun tak boleh dah. Mana mati ni serah bulat-bulat kepada Allah. Ikut Allah lah. Kalau pada zahir ikut manusia lah. Nak mandi ke, nak kapan ke, nak tanam, kita tak boleh buat apa. Tidak. Belum kita mati, kita matikan diri kita. Kita nampak kita fana. Kita apa pun tak ada. Tak ada haula, tak ada quwata. Kita fana. Kita apa pun tak ada sebenarnya. Kalau tak ada apa, nak sombong mana dah. Kita akan jadi hamba yang tawadhu. Ada kata, bukan kata aku, Allah. Orang bagi kita simpan duit, bukan duit aku. Orang bagi kita simpan 1,000, simpan sana, esok saya ambil balik. Isteri kita nak guna, tak boleh duit orang, esok orang ambil balik. Kita pun gitulah. Nyawa ni Allah pinjam saat, esok Allah ambil balik. Nak guna pada hak yang betul. Nyawa kita, kedekat kita, tenaga kita, harta benda kita, ilmu kita, jawatan kita, semua untuk Allah. Baru betul cara dia tu. Bila kita boleh matikan diri kita, maka rasanya tahqiqlah dengan sucinya. Baru masuk makam tahqiq. Baru betul tahqiq ni hak. Makna asal haqqun. Hak tu benar. Baru benarlah tahqiqlah, benarlah akidah kita. Pegangan akidah tu baru betul sebenar-benarnya apabila kita berpegang la maujud alal haqiqati illallah. Tak ada yang maujud pada hakikatnya melainkan Allah. Aku ni majaz, pinjam-pinjam, aradi, bangsa mendatang, bukan bangsa hakiki. Kita jadilah hamba yang merendah diri, tawadhu. Tu Tuhan tak kita macam tu lah. Tuhan tak mau kita sombong, Tuhan tak mau kita angkuh. Dan lagi tinggal dirinya itu daripada sebesar-besar dosa. Jadi kalau kita masih tak sampai peringkat tu, duk kata kita, itu masih ada dosa kita, masih tak selesai. Betul lah ulama tasawuf kata, kalau hampa tak mengaji ilmu ni, hampa mati bawa dosa besar, hampa tak tahu.
Dia sombong tak tahu sombong. Dia angkuh tak tahu angkuh. Ni doktor rohani. Pergi jumpa doktor rohani. Ulama-ulama tasawuf. Ahlullah. Nak bersihkan rohani kita daripada tinggal kitab ni macam buku ubat lah ni. Kitab Hikam, Minhajul Abidin, Sairus Salikin. Buku mengandungi formula-formula untuk mengubat hati. Cukup dengan resepi dia semua cukup dah. Ulama kena baca lah. Ulama baca, kita dengar, kita beramal. Kita beramal, hati kita sehat. Macam tu juga badan kita. Kita mana nak tahu kita sakit. Pergilah hospital, pergilah klinik, jumpa doktor. Doktor buka mata. Lagi bubuh ni cek, ada mesin dia. Ustaz ni jantung ni tersumbat satu. Ya kak. Saya tak tahu. Tak boleh jangan biar. Dia bagi ubat, kita makan, sihatlah jantung kita. Begitulah masalah rohani kita. Kita tak tahu kita sakit. Dia sombong, dia tak tahu dia sombong. Orang tu kata hang sombong, dia kata tak. Penyakit kita bukan kita nampak, orang nampak. Bungkuk kita ni pergi duduk asetik lembu. Kita pula nampak. Baju kita belakang kotak, orang lah nampak. Orang kata kita sombong, kita kata tak lagi. Orang kata kita angkuh, kita kata tak. Ni payah. Ni kena jumpa lah doktor rohani. Ada kitab dia, semua kitab tasawuf nak menyucikan hati bagi bersih. Kan? Itu dia. Dan tinggal lagi tu bertabas dosa habis. Kalau tak bersih juga, dosa lah jawabnya. Dan ketahui olehmu bahawasanya ulumur rububiyah, ilmu ketuhanan. Rububiyah ni Rob, Tuhan. Rububiyah, ilmu-ilmu berkaitan ketuhanan. Dan kurnia ilahiyah, kurniaan ketuhanan. Tuhan bagi kita anugerah. Ilmu tentang ketuhanan, kebesaran Allah, satu, kita mengaji tauhid. Satu lagi, kita kena mengaji ilmu kurnia uluhiyah. Ni nikmat Allah yang kita kecap ni. Nikmat yang cukup besar. Dapat beribadat, dapat beriman, dapat Islam, itu gini. Oh, ini anugerah Allah yang besar. Semua ni itu tiada zahir segala anwar aqaid atas hatimu, melainkan kemudian daripada menghilangkan segala adat dirimu. Jadi segala anugerah Allah Ta'ala ni yang besar-besar tadi ni takkan zahir pada diri kita. Apa nikmat anugerah besar? Kadang-kadang Allah bagi taraf kewalian, karamah, kasyaf, manis dan ibadat, lazat dalam ibadat. Ini semua anugerah-anugerah Allah Ta'ala. Perkara yang mencari adat. Tahu mencari adat? Kita malam mengantuk. Kita balik pukul 3 pagi, 2 pagi. Sedap-sedap pukul 4 pagi. Adat kata, hang sampai rumah 3 pagi, 4 pagi mengantuk dah lagi. Mengantuk, dia jaga, dia ambil uduk semayang tahajud. Dia boleh sampai subuh lagi. Dalam duk letih tu, hilang letih. Pasal apa? Pasal dia rasa sedap dan manis ibadatnya tu Tuhan bagi. Ini perkara mencari adat. Jadi kita tak macam ni lah. Tu yang sahabat sampai 1000 rakaat. Semayang sunat, khatam Quran tadi semalam. Puasa hari pun dah. Kecuali hari tasyrik dengan hari raya ya. Saya tak mampu puasa dulu, rajin puasa. Lah tak boleh puasa, ubat banyak makan. Ubat jaga buah pinggang, ubat jaga jantung, ubat jaga darah tinggi, macam-macam ubat. Tu nak makan suplemen lagi. Jadi anak atok tu semua. Sekali lah puasa-puasa Ramadan tak apalah. Tak mampu puasa, kita buat yang lain. Ibadat tu banyak, tapi yang boleh puasa, bagus puasa. Jadi antara anugerah Allah tu perkara yang mencari adat. Benda-benda macam ni, ya, anugerah-anugerah Allah yang kita kendaki
tiada zahir segala anwarul haqaiq, cahaya-cahaya hakikat yang Allah nak tuang dalam hati kita ni takkan zahir, takkan dapat, melainkan kemudian daripada menghilangkan segala adat dirimu. Apa adat? Adat kebiasaan. Tidur nak lena, makan nak kenyang, seimbang nak rabung. Itu adat. Pantang berjumpa, pang. Duduk kedai kopi macam ahli parlimen pula. Orang Terengganu juga dia bercakap. Bila dia budayakan, itu jadi adat. Itu kan sembang. Sembang tak ada faedah. Makan tak terhenti. Makan tidur. Gemak pada makan. Nupi sampai Sungai Dua tu. Bawa kereta. Makan cakotiao. Sini ada cakotiao. Nupi cari Sungai Dua tu. Tol dah berapa? RM10.50 tol. Tak cari. Pergi balik dah RM20. Minyak lagi, cakotiao sepinggan. Bodoh. Tapi dia layan nafsu dia tu. Sebab dia budaya dah. Bak makan jadi budaya dia. Bila adat yang tak elok ni kita kekalkan, macam mana nak terbuka perkara mencari adat? Kita kena pecah adat ni. Adat yang tak elok ni kena pecahkan dulu. Adat tak elok ni kita kena hilangkan daripada diri kita. Maka barulah makna kata perkara mencari adat dianugerah oleh Allah kepada kita. Habis nak bagaimana? Kita gantikan sembang kita tu yang sia-sia dengan zikrullah, baca Quran. Tidur kita gantikan dengan bangun malam. Makan gantikan dengan puasa. Itu Ibrahim Ibn Adham. Dia pergi uzlah di Jabal Lubnan. Bila dia nak keluar pada Jabal Lubnan tu, puak-puak yang beruzlah situ kata, Ibrahim, bila kamu jumpa dengan abna'ud dunia, jumpa dengan anak-anak dunia, suruh mereka kurangkan tidur, banyakkan tahajud, kurangkan makan, banyakkan puasa, kurang bercakap, banyakkan zikir, baca Quran. 3 benda ni kamu tinggal, 3 benda kamu buat, insya-Allah terbuka luas pintu hatimu, akan dicampak oleh Allah nur-nur yang menjadikan kamu ni sebagai orang yang makna kata memiliki apa yang kita panggil karamah dan sebagainya. Itu jalan-jalan dia. Lepas tu Tok Syekh ni nak bagi ingatan kepada kita, jangan mengharapkan perkara yang mencari adat sedangkan kamu tak mampu meninggalkan adat-adat kebiasaan kamu yang tak elok tadi ni. Melainkan kemudian daripada zahir, daripada menghilangkan segala adat dirimu, adat yang tak elok tu kita sanggup tinggal, insya-Allah Allah anugerah pada kita perkara-perkara yang mencari adat tadi ni. Kerana bahawasanya ia memasukkan adat di dalam nafsiyahnya, dalam diri dia. Jadi adat ni kita masuk diri kita, jadi beradat. Benda yang tak elok ni kita kena sanggup buang dulu. Bila kamu makna kita sanggup meninggalkan adat yang tak elok ni, insya-Allah Allah akan campakkan perkara-perkara yang mencari adat. Perkara luar biasa lah. Perkara mencari adat ni kalau berlaku kepada Nabi-Nabi dipanggil irhas. Macam ayat keluar kot tumit Nabi Allah Ibrahim Ismail AS, itu irhas. Seperti mana mukjizat yang Allah anugerah Nabi Muhammad boleh belah bulan, itu dipanggil mukjizat. Dia bagi pada orang soleh-soleh, orang wali-wali Allah, itu dinamakan karamah. Kan? Wali-wali Allah karamah. Pada orang soleh ma'unah. Pada orang kafir istidrat atau sihir. Di kita ni kalau kita nak pertolongan Allah, bantuan Allah, ma'unah ataupun karamah, perkara mencari adat, kita kena bersedia meninggalkan adat-adat yang tak elok dalam diri kita. Ya. Wallahu alam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina min dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna. Allahumma waqtim lana bis-salihati a'malana tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka habba ilayna minal ma'il barid. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallama walhamdulillahi bil alamin.